Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, malam ni Allah bagi kita kesempatan. Kita masih lagi boleh datang ke surau. Kita masih lagi dapat bersama mendengar kuliah ceramah maghrib, antara maghrib dan isyak ni. Dan saya dimaklumkan malam ni ada tajuk khas Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah kita cerita sikit tentang apa itu hikmah Isra' dan Mi'raj. Jadi Isra' dan Mi'raj ni lazimnya kita di Malaysia ni tiap-tiap tahun kita akan bacakan Isra' dan Mi'raj pada bulan Rajab. Hatta di mana-mana negara pun, negara Islam, apabila masuk sahaja bulan Rajab, kita akan bacakan kisah Isra' dan Mi'raj. Kenapa? Kerana itu sebagai memperingati tentang kisah junjungan kita sallallahu alaihi wasallam dianugerahkan oleh Allah satu hadiah yang cukup besar, yang cukup berharga. Sebagai orang Islam kita kena reti. Sebab apa? Sebab berjayanya satu kaum dengan dia mengetahui sejarah tentang siapa mereka. Kita sejarah tentang Malaysia ni dia ada macam-macam. Dia ada hak betul tak betul kita pun tak tahulah. Sejarah hang tua hang cepat nak mana kita tak tahu kan. Tak tu tak apalah. Kalau kita tahu pun bagus juga. Tapi kita sebagai orang Islam ni, sejarah tentang Nabi Muhammad kita kena tahulah. Kalau kita ni mengaji hebat-hebat, ngaji tinggi-tinggi, tapi kita tak tahu Nabi lahir hari apa, leceh lah. Orang Kedah kata cerai. Nama orang Islam tapi tanya Nabi lahir hari apa, Nabi lahir bulan apa, tak boleh nak jawab. Teruk sangatlah. Jadi sebagai orang Islam kita kena tahulah. Bulan Rajab berlaku satu peristiwa yang sangat besar, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj ni kalau ikutnya kat surau ni kita baru cerita je kan. Beberapa bulan yang lalu, 2-3 bulan mungkin, kita baru cerita tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Yang saya guna isinya ambil daripada satu kitab namanya Kifayatul Muhtaj. Kitab Isra' Mi'raj ni banyak. Ada banyak ulama yang karang tentang peristiwa Isra' Mi'raj. Ada yang namanya kitab As-Sirajul Wahhaj fi Haqa'iqil Mi'raj. Ada yang namanya kitab Tajul Ibtihaj. Ada yang namanya kitab namanya Qissatul Mi'raj yang dibuat oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti. Kemudian disyarahkan pula oleh Imam Ad-Dardir. Jadi banyak kitab-kitab tentang kisah Isra' Mi'raj. Dan secara amnya kebanyakan orang tahu apa itu Isra', apa itu Mi'raj kan. Bila ditanya Isra' tu apa, orang akan jawab perjalanan dari Mekah sampai ke Palestin, bukan Madinah saja sampai ke Palestin. Itu dipanggil Isra'. Allah bawa jalan Nabi dari Mekah pergi ke Palestin, itu dipanggil Isra'. Daripada Palestin naik pula sampai ke Arasy, sampai bertemu dengan Tuhan, itu dipanggil Mi'raj. Secara amnya kisah-kisah dia orang tahulah. Tapi malam ni kita cerita juga sebagai mengulangi, dan kita hanya ambil beberapa kisah-kisah saja. Kita tak ambil secara
kita tak ambil secara menyeluruh. Kalau kita nak cerita semua pun tak ada ni kan. Jadi kita ambil beberapa kisah sahajalah. Dan juga hikmah yang berlaku pada Isra' Mi'raj. Bagi kita umat Nabi, hari apa yang paling berharga bagi kita sebagai umat Islam? Maulidun Nabi, kan? Hari kelahiran Rasulullah. Itu hari yang paling berharga bagi kita. Sebab apa? Bukan hari jadi kita. Hari jadi kita tak special tak mana. Kita beranak, kita tak beranak, sama aja. Kita ada kat dunia ni, kita tak ada, sama. Tapi kelahiran Nabi special sebab apa? Sebab bila Nabi lahir, kita semua terselamat daripada kejahilan. Itu nisbah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi Nabi sendiri, hari apakah yang paling istimewa bagi dia? Hari yang paling istimewa bagi Nabi adalah Isra' dan Mi'raj. Hari yang berlaku padanya Isra' dan Mi'raj itu adalah hari yang paling berharga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Kerana Rasulullah ni dapat satu hadiah yang hebat. Apa dia? Bukan jalan malam-malam dah, bukan jalan Mekah fi Palestin, naik jalan pi langit, bukan hak tu. Tapi Allah angkat Nabi sehingga dapat bermunajat. Nabi sendiri dijemput untuk bermunajat dengan Allah, menerima hadiah yang sangat hebat, iaitu sembahyang 5 waktu. Hebat hadiah yang Allah bagi. Tak ada nabi-nabi yang dapat hadiah yang hebat seperti Rasulullah, tak ada. Nabi Musa pernah minta kepada Allah nak tengok, betul tak? Nabi Musa pernah minta supaya nak tengok Allah, tapi Allah kata tak boleh, tak mampu tengok. Bahkan Tuhan kata kalau nak tengok-tengok di bukit, fa inistaqarra, kalau bukit tu tetap, maka engkau boleh melihat aku, sawfa tarani, boleh tengok. Maka bila mana Allah tajalli kepada bukit tu, hancur lebur bukit tu, maka Nabi Musa pingsan. Nabi Musa yang gagah tak mampu nak melihat Allah, tak boleh. Nabi Musa minta, tapi Allah tak bagi. Nabi kita tak minta, tapi Allah jemput. Allah jemput Nabi. Bukan Nabi kita minta, tapi Allah jemput. Nabi Musa minta, tapi Nabi Musa Allah tak bagi. Itu istimewanya Nabi kita. Dalam cerita Isra' Mi'raj, ketika mana Nabi naik sampai ke atas langit ke-7, sampai kepada Sidratul Muntaha, sampai kepada Arash, ketika mana nak bertemu dengan Allah, malaikat Jibril kata, anta wa rabbuka, engkau dengan Tuhan engkau. Malaikat dah tak boleh ikut. Pasal apa tak boleh ikut? Sebab Jibril kata, kalau aku pi lagi aku terbakar. Jibril yang daripada cahaya tak boleh bertemu dengan Tuhan kerana terbakar. Nabi yang bukan daripada cahaya menembusi cahaya bertemu dengan Tuhan. Jibril yang gagahnya dia ni, besar dia ni, ada 600 sayap. Satu sayap dia boleh tutup timur dan barat. Satu sayap dia boleh tutup satu bumi ni hanya dengan satu sayap. Dia ada 600 sayap. Tak boleh bertemu dengan Tuhan, tapi Nabi bertemu dengan Tuhan. Hebatnya Nabi, hadiah yang Allah bagi kepada Rasul. Malaikat yang paling hebat, malaikat ni ketua segala malaikat ni, Jibril ni, malaikat yang paling mulia, malaikat yang tak ada dosa pun tak boleh. Malaikat yang memang duduk di langit pun tak boleh, tapi Nabi boleh. Nabi hanya bawa apa? Baju dia, bawa kasut dia naik. Bahkan kasut Nabi pun dibawa naik, meletakkan di atas Arash dan bertemu dengan Tuhan dengan membawa kasut Nabi. Ada orang kata, ada hadis ke Nabi naik Mi'raj pakai kasut? Memang tak ada nas, tapi ada hadis ke yang kata Nabi naik tak pakai kasut? Pun tak ada. Kalau kita tanya orang, Nabi naik pakai baju tak? Dia apa nak jawab apa? Nak pakai baju ke nak jawab tak pakai baju? Pakai baju. Ada hadis kan Nabi naik Mi'raj pakai baju?
Itu ulama dah buat kajian. Kita hanya ikut saja. Siapa yang tak mau terima tu terserah. Tapi disebut oleh ulama bahawa Nabi naik bersama dengan kasutnya. Sebab apa? Ghalib keadaan Nabi ni, dia bila berjalan dia pakai kasut. Itu adalah perjalanan Nabi dari Mekah naik ke Mi'raj, maka Nabi membawa kasutnya. Kasut Nabi pun mulia. Sebab apa kasut Nabi mulia? Nabi Musa yang mulia pun tak boleh naik, tak boleh tengok Tuhan. Nabi Musa yang mulia pun bila nak masuk Tur Sina, Allah suruh ikhla'na alaik, cabut kasut. Hanya di bumi Nabi Musa disuruh tanggalkan kasut. Tapi Nabi di langit tak dibenarkan tanggal kasut. Mulianya Nabi. Sebab apa kasut Nabi pun mulia? Sebab kasut Nabi itu dipakai oleh orang yang mulia. Benda yang biasa tapi dipakai oleh orang yang mulia, dia akan jadi mulia. Bandingannya apa? Bandingannya kita kata kertas. Kertas biasa lah kan. Kertas ni kita koyak-koyak tok lantung sampah pun boleh, betul tak? Nak buat istinja, calik pungkuk pun boleh. Kertas, bukannya ada kemuliaan. Kita tak ada sembahyang boleh pegang kertas. Boleh. Kertas tu kita buat cantik-cantik, buat kulit novel. Siapa tak ada sembahyang boleh pegang. Novel tu nak pituk lantung sampah pun boleh, tak ada siapa nak larang. Nak tak lenjaman pun boleh. Tapi kertas yang sama, kalau dijadikan kulit Al-Quran, boleh kita pegang kalau tak ada ayat sembahyang? Tak boleh. Kita nak pegang bawa, tak ada ayat sembahyang? Tak boleh. Kita nak buang dalam tong sampah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kerana dia bersama dengan benda yang mulia. Kertas bersama dengan ayat-ayat Al-Quran, kalamullah yang mulia, maka dia jadi mulia. Padahal kertas tu tak mulia. Kertas tu bukannya ada kemuliaan. Kertas tu daripada kayu pokok saja diproses kemudian jadi kertas. Tak ada kemuliaan apa. Kita nak bakar pun boleh, nak conteng pun boleh, nak jijak pun boleh, tak ada masalah kertas. Tapi bila dia jadi kertas yang ditulis padanya ayat-ayat suci Al-Quran, maka haram kita pijak. Kenapa? Kerana ada padanya benda yang mulia. Begitu juga kasut Nabi, pakaian Nabi, benda biasa daripada kulit, daripada kain. Tapi kenapa dapat kemuliaan? Nabi Musa sendiri tak boleh, kena cabut kasut. Tapi kasut Nabi dapat kemuliaan sebab apa? Sebab bersama dengan orang yang mulia. Bersama dengan mulia. Sebab tu ada orang buat lambang capal untuk bertabarruk. Kenapa? Kerana dengan kita melihat capal, kita mengingatkan Nabi SAW insan yang mulia. Tapi kenapa Allah bagi hadiah yang sangat hebat kepada Rasulullah? Kita jangan melihat Nabi ni dapat kehebatan yang hebat itu kerana Nabi hebat. Tak, kerana apa? Nabi sendiri diuji. Pada tahun ke-10 daripada kenabian, Nabi diuji dengan banyak benda-benda yang menyedihkan. Kematian isteri yang paling Nabi cinta, Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Khadijah ni isteri yang paling Nabi sayang. Sebab apa? Sayyidatina Khadijah ni bersama dengan Nabi dari awal. Episod nubuah Nabi. Nabi jadi Rasul ni mula-mula siapa dah? Dengan Sayyidah Khadijah, yang mana ketika itu jutawan. Dia serahkan segala-galanya untuk Rasulullah sehingga dia jadi fakir. Sehinggalah hari dia nak wafat tu, dia bagi tahu, dia bisik kepada Sayyidatina Fatimah, "Ya Fatimah, minta saat ke ayah kamu ni jubah yang dia duk pakai. Sebab apa? Supaya aku boleh jadikan dia kain kafanku." Sayyidah Fatimah kata, "Mintalah sendiri ya Rasul, wahai ibuku." Dia kata, "Tak boleh, aku malu dengan Rasulullah." Isteri pun malu. Sayyidah Khadijah ni, isteri yang sangat hebat, malu nak minta kat Rasulullah. Rasulullah kata, "Wahai Khadijah, bukan kata baju, kalau hang minta semua seluruh yang ada dalam Islam ni pun aku boleh bagi." Tapi Khadijah hanya minta baju Rasulullah sahaja. Mulianya Khadijah meninggal. Meninggal juga, wafat juga pada tahun itu. Tak lama selang antara Khadijah dan Abu Talib ni, dekat-dekat mereka, lebih kurang saja. Orang yang paling banyak mempertahankan Nabi semasa ada Abu Talib, bukan dengan makna orang kafir tak kacau Nabi, kacau. Orang kafir ni kacau Nabi. Tapi tak seperti kita kata setelah tak ada Abu Talib. Sebab bila ada Abu Talib ni yang mempertahankan Nabi. Sedih Rasulullah
ahli keluarganya semua dah tak ada yang nak membantu dia. Kesabaran Rasulullah. Tetapi lebih daripada tu apa? Ketika mana Nabi pergi minta bantuan di Taif, bila mana dah orang kota Mekah sendiri dah tak boleh nak harap dah. Hak lain semua, hak mencintai Nabi sikit, tapi yang memusuhi Nabi banyak. Maka Rasulullah ni nak cari kekuatan baru, dia pun hijrah, dia pergi ke kampung jiran, pergi ke Taif, nak minta bantuan di Taif. Tapi apa yang dia dapat? Cemuhan, cacian. Kemudian dibaling batu, disuruh anak kanak-kanak di tepi-tepi jalan ni baling batu kepada Rasulullah, sampai kena buku lali Rasulullah, sampai berdarah kaki Rasulullah. Pernah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, 23 tahun lah Nabi berdakwah ni kan. Selama mana hidup Rasulullah itu, sampailah hari itu ditanya Sayyidatina Aisyah tu. Sayyidatina Aisyah tanya, ya Rasulullah, dalam banyak-banyak cabaran, hak mana hak paling kita kata sangat dahsyat lah? Rasulullah kata ketika dia pergi Taif, walaupun di dalam perang Uhud Rasulullah pernah patah gigi, Rasulullah pernah pecah dia punya kepala, pernah dimasuk besi di dalam kulit dia waktu perang Uhud. Tapi ketika di Taif ni lebih menghayatkan hati, kata Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah menyangkakan kampung jiran ni boleh memberi bantuan kepada dia, tetapi tak dapat. Taif balas dengan benda yang tak bagus kepada Rasulullah. Itu ujian kepada Rasulullah. Tak ada ujian yang lebih berat yang Allah bagikan kepada manusia di dunia ni lebih daripada Rasulullah. Tak ada. Rasulullah ni yang paling berat. Tapi Rasulullah tetap meneruskan dakwah. Ketika mana Rasulullah berluka, Rasulullah pergi ke satu kebun, Rasulullah doa kepada Tuhan. Rasulullah merayu kepada Allah, mengadu tentang kedaifannya. Dan yang paling penting Rasulullah kata apa? Jikalau engkau tak murka kepada aku, maka aku tak pedulikan ke mana sahaja engkau campakkan aku. Taklah tak mana pun, kalau semua orang tak suka pun kat Rasulullah kata aku tak kisah, yang penting jangan engkau murka. Itu hikmahnya Isra dan Mi'raj. Kita walau macam mana pun di tempat kita orang tak suka, maka kita hadapi dengan sabar dan redha, maka Allah akan anugerahkan hadiah yang besar. Bila mana Rasulullah sabar pada tahun itu penuh dengan ujian, dakwah Rasulullah ini disekat kiri dan kanan. Di Mekah dah tak boleh, orang Mekah dah tak terima. Pergi ke Taif, Taif pun pulau, nampak begitu hinanya Rasulullah diperlakukan oleh orang-orang musyrikin pada ketika itu. Tapi Rasulullah sabar. Bila mana Rasulullah sabar, maka Allah hadiahkan suatu yang paling berharga kepada Rasulullah, iaitu Isra dan Mi'raj. Lepas daripada Taif, Rasulullah nak balik ke kota Mekah pun tak boleh. Orang kota Mekah tak bagi masuk. Kalau masuk kena bunuh. Tak boleh. Dah keluar di kampung nak patah balik, orang kampung tak bagi masuk. Kita kalau ada rumah, kita keluar rumah, kita nak patah balik, orang kata tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Tidak kat luar. Kita rasa apa? Orang halau kita keluar daripada kampung kita, daripada rumah kita. Tapi Rasulullah sabar. Maka Allah anugerahkan hijrah kepada Rasulullah. Satu kota yang di Mekah ni, kota yang paling banyak orang benci kepada Rasulullah, sikit orang kasih kepada Rasulullah. Hijrah kepada kota yang sikit orang benci kepada Rasulullah, tapi banyak orang kasihkan kepada Rasulullah. Kota Mekah musyrikin tak mau terima Nabi, tapi kota Madinah mengalu-alukan kedatangan Nabi. Ahli malaikat, ahli langit semua menunggu-nunggu, merindui kedatangan Nabi. Maka Allah hadiahkan kepada Rasulullah. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ada sesungguhnya pada kesusahan, keperitan tu ada kemudahan, kelapangan, kesenangan. Maka Rasulullah sabar dalam dakwah dia, Allah hadiahkan. Jadi hikmahnya kepada kita ini, maka kita ni bila kita redha menghadapi ujian yang Allah bagi kepada kita, maka Allah akan hadiahkan kepada kita satu hadiah yang paling bermakna kepada kita. Jadi di antara kisah di dalam Isra Mi'raj,
Rasulullah dibawa berjalan daripada kota Mekah pada malam Isnin 27 Rajab pada tahun ke-10 setelah Nabi menjadi Rasul. Itu pendapat yang mu'tamad. Pada malam tu malaikat Jibril datang bawa seekor binatang yang namanya burak. Burak ini dari makna kilat. Burak itu maknanya kilat. Sebab apa? Kepantasan dia bagaikan cahaya, bagaikan kilat. Itu burak. Sebab itulah kalau siapa naik kereta buh minyak burak oil tu, jaga-jaga takut kena saman. Laju sangat. Jadi burak ini maknanya binatang yang sepantas kilat. Barqun tu makna kilat. Disebut di dalam kitab-kitab Isra' Mi'raj yang mengisahkan Isra' Mi'raj. Ketika mana Sayyidina Jibril masuk ke dalam syurga. Burak ini binatang syurga. Banyak, bukan seekor, banyak. Dan burak ini adalah tunggangan para nabi-nabi yang dahulu. Dulu nabi-nabi nak berjalan di mana sebahagian anbiya ni dia naik burak. Maka ketika mana Jibril naik masuk dalam syurga, dia nak pilih burak ni ada banyak, terlompat sana terlompat sini, seronok lah burak kan. Tapi ada seekor burak yang nampak termenung sedih, nampak menangis. Maka Sayyidina Jibril tanya kepada burak yang bersedih tadi. Dia kata, wahai burak, pasal apa duk teriak? Hak kawan lain seronok, excited sebab dengar kata Jibril datang nak pilih, nak bawa jadi tunggangan Muhammad, tapi engkau ni kenapa sedih? Maka burak tu kata, ketika mana Allah jadikan kami, Allah berfirman, Allah berkata bahawa salah satu daripada kamu nanti akan menjadi tunggangan manusia yang paling mulia, iaitu Muhammad, kekasih Allah. Maka semenjak daripada itu, perasaan rindu ada di dalam hati aku. Aku menangis kerana apa? Aku berindu dan aku berharap aku yang jadi tunggangannya. Tetapi aku rasa rendah diri pula. Tengok hak lain banyak-banyak, aku rasa macam aku ni confirm tak kena pilih. Dia kata sedih lah. Burak-burak lain banyak, dia kata belum tentu aku dapat kena pilih. Tapi aku ni semenjak Allah jadikan aku lagi, aku dah ada perasaan rindu untuk bertemu dengan Rasulullah. Maka oleh kerana itu Jibril memilih yang ni, memilih burak yang ni yang menjadi tunggangan Rasulullah. Kerinduan burak tu menyebabkan dia dapat bersama dengan Rasulullah, dapat menjadi tunggangan Rasulullah. Sebab tu kita bila kita nak bertemu dengan Rasulullah, kita perlu ada rasa rindu. Kalau kita tak ada rasa rindu, macam mana kita nak bertemu dengan Rasulullah? Seumur hidup kita sembahyang, kita puasa, pernah kita bermimpi berjumpa Rasulullah? Kalau tak pernah, maknanya kerinduan kita tu tak cukup lagi. Tanamkan, kuatkan rasa rindu tu dengan banyak berselawat, supaya semakin banyak kita selawat, semakin kuat rindu kita pada Rasulullah, sampai kita boleh bertemu dengan Rasulullah. Sebab siapa yang bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi, maka dia memang bertemu sungguh dengan Rasulullah. Syaitan dia tak akan merupakan Rasulullah. Dan siapa yang bertemu Rasulullah di dunia ni, maka dia akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat. Maknanya apa? Masuk syurga. Orang yang bertemu dengan Rasulullah di dunia, maka dia akan masuk syurga di akhirat. Sebab tempat pertemuan kita dengan Rasulullah hanya di syurga. Dan syurga itu dijadikan untuk Rasulullah. Jadi pada malam tu burak datang. Di antara kisahnya lagi, Rasulullah dibelah dada dan dibersihkan dada Rasulullah. Tapi itu kisah yang kita selalu dengar. Cuma jangan kita faham satu benda. Apa? Rasulullah ni ada benda yang kotak dalam hati dia untuk dibersihkan. Salah. Memang Rasulullah dibasuh, dibersihkan, tapi bukan dibersihkan dari kotoran. Sebab di dalam jasad Rasulullah ni tak ada langsung kotoran. Basyarul la kal bashari. Rasulullah ni manusia, tapi dia bukan macam manusia biasa ada. Tak ada kotoran yang ada dalam badan Rasulullah sehingga perlu dibuang untuk dicuci. Bukan dicuci tu bukan kerana ada kotoran, tidak. Sebab darah Rasulullah ini sahabat sendiri pun minum. Betul tak? Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair, ketika mana Rasulullah bekam, Rasulullah nak buang darah tu, Rasulullah suruh dia buang di tempat yang manusia tak nampak. Supaya apa? Supaya tak ada orang duk ambil. Rasulullah tak mau. Tapi dia bila keluar
berdarah tu dia minum. Dia minum darah siapa? Darah Rasulullah. Darah kita sendiri pun kita tak lalu kan, bukan darah orang. Darah kita sendiri pun tak ada macam darah bekam kita tu. Kumpul-kumpul minum lalu. Siapa lalu? Tak ada siapa lalu. Rasulullah darah dia bukan macam darah orang. Zainab bin Zubair minum. Bahkan Rasulullah kata kat dia apa? Api neraka tak boleh menyentuh perut kamu. Apa makna dia? Tak masuk neraka. Bukan kata kalau api tak sentuh perut takkan kena kepala. Tak kena semualah. Dalam ilmu kita berkata balaghah dipanggil apa? Min itlaqil juz wa iradatil kull. Sebut sikit tapi maksud dia seluruh. Sebut perut tapi maknanya semua tak kena. Kencing Rasulullah. Pernah ada seorang sahabat wanita minum. Rasulullah ni dia pernah simpan apa, bila malam Rasulullah kencing simpan dalam satu bekas letak di dalam rumah. Kemudian ada masuk seorang sahabat wanita, dia tengok, dia rasa dahaga, dia tengok ada bekas ada air, dia pun minum. Kita kalau kencing kita sendiri kita minum. Lalu, takkan bukan kata minum, bau pun kita tak mau. Bukan macam manusia biasa Rasulullah ni, tak ada kotoran. Bahkan sahabiah perempuan ni dia kata air yang minuman yang paling segar pernah dia minum. Dia tak ada bau busuk, dia bukan ada rasa yang pelik, tapi ada kesegaran. Sebab tu air kencing Rasulullah ni bila dituang di bumi, bumi tu serap supaya tak ada orang duk pergi ambil. Bumi ambil dulu. Bumi ambil dulu. Tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dibasuh dengan air Zam-Zam, air yang paling mulia. Air yang paling mulia, air Zam-Zam ni lebih mulia daripada air di Telaga Kausar. Lebih mulia daripada air dalam syurga. Sebab apa? Sebab jantung Nabi ini adalah jantung yang paling mulia. Maka dibersihkan menggunakan dengan air yang paling mulia. Malaikat menggunakan air Zam-Zam, itu menunjukkan bahawa Zam-Zam adalah air yang paling mulia. Siapa boleh minum air Zam-Zam, minum banyak-banyak. Siapa boleh buat balik banyak-banyak, minum banyak-banyak. Ada kebaikan pada air Zam-Zam. Bahkan pada air Zam-Zam ni, siapa niat ketika minum dia, maka dia akan dimakbulkan apa yang dihajat. Ma'uz Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu mengikut apa yang kita niatkan. Dia seperti mana kita doa, kita minum niat, ya Allah ya Tuhanku minta demikian, maka kita akan dapat. Siapa minta jadi orang alim dapat orang alim, siapa minta jadi tapi ada kaifiat, ada siapa orang yang susah nak beranak minum air Zam-Zam banyak-banyak, niat ya Allah bagi aku subur, insya-Allah dapat. Itu daripada Nabi. Bila kita nak berubat dengan cara Nabi ni, kita kena ada satu benda, keyakinan. Kalau kita nak berubat cara Al-Quran, cara Ruqyah, dia kena ada satu benda, keyakinan yang kuat. Kalau kita tak yakin, dia tak dapat lah. Berubat ni Nabi bagi dua cara. Ada dengan cara apa? Dengan cara bacaan-bacaan ayat suci, Ruqyah dan sebagainya. Ada dengan cara kita pakai madu, pakai bekam, makan panadol, apa semua. Ada dua cara. Satu dengan bacaan selawat ataupun ayat Quran, Ruqyah dan sebagainya. Satu dengan kita guna cara tabib ni. Jadi dua-dua boleh. Hak cara pertama tu berkesan kepada orang yang ada hati yang kepercayaan dia kuat. Hak nombor dua berkesan kepada orang yang kurang kepercayaan dia. Kalau demam nak buat apa? Makan panadol boleh. Tak mau makan panadol boleh. Selawat kat baca Quran boleh. Sebab Nabi kata pada Al-Quran itu ada ubat. Alaikum bisyifa'in, ada dua ubat. Apa dia? Madu dan Al-Quran. Siapa nak makan madu boleh, siapa nak baca Al-Quran banyak-banyak pun boleh. Itu sebagai ubat. Tapi orang yang tak percaya tak lega. Kalau dia baca Al-Quran dengan kepercayaan hati dia bahawa Allah yang menyembuh, maka lega. Sebab makan madu pun Allah bagi lega, makan panadol pun Allah bagi lega. Berubatlah cara apa pun, Allah yang bagi lega. Bukan ubat, bukan madu, bukan ayat Al-Quran, bukan, tetapi Allah. Barang siapa yang baca Al-Quran dengan keyakinan, dengan ayat-ayat yang tertentu, ayat Ruqyah, maka dia boleh lega. Tapi kena yakinlah, kena yakin. Di mana perjalanan di mana perjalanan yang Allah bawa Nabi jalan daripada apa? Masjidil Haram sehinggalah Masjidil Aqsa. Di tengah-tengah itu Nabi singgah di beberapa tempat. Salah satunya apa? Taibah.
Taibah ni apa? Madinah. Kata ulama, tempat yang Nabi singgah tu adalah di Masjidin Nabawi. Ketika tu tak ada lagi lah, tapi Nabi singgah di situ dan Nabi sembahyang di situ. Kemudian singgah lagi di mana? Bukit Tursina. Singgah di situ, sembahyang di situ. Bukit Tursina tempat apa? Munajat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian singgah lagi di mana? Baitul Laham. Di mana? Di tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi berdasarkan kisah ni, berdasarkan cerita ni, Rasulullah singgah di tempat-tempat yang mulia, kemudian Rasulullah bersembahyang. Ini adalah satu, kita kata, hikmah ataupun pengajaran buat umat dia yang nak bagi tahu kepada kita, kita hari ni pun kena rajin ziarah tempat-tempat yang mulia. Pi tempat, jangan kita pi tempat-tempat hak duk syok-syok aja, tapi tempat hak elok-elok ni pun pi juga. Tempat orang alim ulama. Sebab itulah kita pergi ke Makkah, kita pergi ke Madinah. Pergi kalau kita boleh, ada duit banyak kita pergi. Di Malaysia ni pun kalau ada tempat orang-orang soleh, tempat wali-wali contohnya, maka kita ziarahi. Sebab apa? Nabi sendiri pun menziarah, Jibril bawa ziarah tempat-tempat yang mulia, kemudian solat 2 rakaat. Kita nak pergi mana-mana masjid, kita sembahyang 2 rakaat. Boleh, tak ada masalah. Sembahyang tahiyatul masjid. Lebih-lebih lagi masjid yang tua-tua, yang lama. Sebab apa? Sebab masjid itu dah lama orang beribadah dalam tu, maknanya ada keberkatan. Kenapa Masjidil Aqsa berkat? Tuhan kata, allazi barakna haulahu, Masjid Aqsa ni minal Masjidil Haram ila al-Aqsa alladhi barakna haulahu, kepada Masjid Aqsa yang Nabi Allah beri keberkatan pada dia. Sebab apa? Kerana itu masjid para anbiya. Siapa yang sembahyang di Masjid Aqsa dapat pahala 500 kali ganda daripada sembahyang di mana-mana masjid biasa. Kita boleh pergi sembahyang kat Masjid Mekah, Masjid Kuala Lumpur, Masjid Putrajaya kan? Tapi kalau nak dapat sama dengan pahala sembahyang kat Masjid Aqsa 500 kali, baru sama sekali di Masjidil Aqsa. Kalau di Masjid Madinah 1000 kali. Satu sembahyang di Masjid Madinah sama dengan 1000 kali kita sembahyang di tempat lain. Kalau di Mekah, Allah gandakan lebih. 1 kali sembahyang di Masjidil Haram bersamaan dengan 100,000 kali sembahyang di masjid-masjid yang lain. Kita kalau ada duit boleh pergi. Sembahyang banyak-banyaknya dekat hotel kan. Dia pergi turun sembahyang tawaf. Sebab apa? Padanya ada keberkatan. Dan juga pada malam Isra Mi'raj, setelah habis Isra, Allah bawa naik pula ke langit. Di dalam setiap lapisan langit, di setiap lapisan langit bertemu dengan para malaikat dan para anbiya. Dan setiap nabi-nabi dan setiap malaikat yang bertemu dengan Nabi, semua menghormati Nabi. Semua bangkit belakang, semua memberi salam kepada Nabi yang bertemu dengan Nabi. Beradab dengan Nabi. Malaikat pun menghormati Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia. Tetapi ada juga sebahagian malaikat yang dia tak bangun. Ada disebut sebahagian kisah meriwayatkan ada satu malaikat ni yang dia tak sempat bangun kerana sibuk beribadah. Bila dia tak sempat bangun, maka Allah patahkan sayap dia. Allah turunkan pangkat dia, tinggal di dunia. Sayyidina Jibril menceritakan kepada Rasulullah. Jibril bertanya kepada malaikat tadi, dia kata, apa hal kamu ni dicampak di dunia, hal keadaan sayapnya patah. Dulu aku tengok kamu di langit, kamu beribadah di tempat yang hebat-hebat, di bawah kamu ni ada 70,000 malaikat yang berkhidmat kepada kamu. Kenapa hari ni kamu ada di bawah? Katanya apa? Kerana ketika mana malam Isra dan Mi'raj, malam Mi'raj Rasulullah datang, aku tak sempat bangun, aku tak mengtakzimkan Rasulullah, aku sibuk dengan ibadah aku, sehinggalah Allah mematahkan sayap aku. Maka wahai Jibril, minta tolong supaya
minta kepada Allah, ampunkan kesalahanku. Maka Jibril pun minta kepada Tuhan supaya ampunkan kesalahan malaikat tadi. Maka Tuhan kata apa? Suruh dia banyak selawat. Bila mana dia banyak berselawat kepada Rasulullah, maka ketika itu Allah angkat semula dia, Allah bagi sayap kat dia semula. Itu malaikat yang tak ada dosa, yang dia buat ibadah. Kita hari ini ramai yang tak menghormati Rasulullah, tak menghormati majlis-majlis Nabi, majlis yang Nabi suka. Kita memang tak boleh nak jumpa Rasulullah, tapi kita boleh berada di majlis-majlis yang Rasulullah suka. Majlis maulid Nabi, majlis ilmu, majlis sekian-sekian. Ada orang yang tak boleh nak menghormati, bahkan ada orang yang mencela. Kita dengan Nabi paling kita kena cintai dan paling kita kena hormati, dan adab kita pun kena ada. Apabila tak ada adab, malaikat sendiri pun Allah hinakan. Malaikat kan ada dosa lah. Malaikat buat ibadah aja, bukan ada dosa. Dan dia tak bangkit menghormati Nabi itu sebab dia buat ibadah, bukannya dia buat apa. Itu pun Allah rendahkan dia, apatah lagi kita. Kehidupan kita seharian tu kadang-kadang kita tak sedar. Kadang-kadang kita ni Allah hinakan kita sebab apa? Allah bagi kita kesusahan sebab apa? Kadang-kadang kita ni tak ada perasaan mencintai Nabi, kita tak hormat. Kadang-kadang kita menghina. Ketika itu Allah letakkan bala, Allah bagikan ujian. Tapi apa pun ujian yang kita lalui, kita hadapi dengan redha, kita ubahlah sikap kita kan. Sufyan Ats-Tsauri, tahu apa makna Ats-Tsaur? Tsauri tu kenapa dipanggil Tsaur? Tsaur tu makna apa? Lembu seladang, lembu, itu Tsaur. Sufyan Ats-Tsauri, pernah dengar kan nama Sufyan Ats-Tsauri? Seorang ulama yang hebat, ulama yang dari segi fiqahnya hebat, tasawufnya hebat. Dia pernah satu ketika, macam mana dia dapat nama Tsaur? Kenapa dia dipanggil Tsauri tu? Pernah satu ketika dia masuk masjid, dia masuk melangkah dengan kaki kiri. Adab bila mana kita nak masuk masjid, kita langkah dengan kaki kanan, itu adab. Tapi dia terlupa, dia melangkah dengan kaki kiri. Ketika itu dia mendengar satu suara yang menegur dia, "Ya Tsaur, wahai lembu, qaddim dahulukan rijlakal yumna, dahulukan kaki kananmu." Aduh, depa orang-orang soleh ni kadang-kadang dapat teguran terus. Kita ni orang soleh, tak apa nak soleh. Jadi tak dapat. Sufyan Ats-Tsauri ni orang yang soleh, dia terlupa. Bila terlupa dengan menjaga adabnya, maka Allah terus tegur dia. Itu menunjukkan bahawa adab ni penting. Adab penting dalam kehidupan kita. Kita kalau, sebab itulah ulama-ulama ni banyaknya sebelum mereka menuntut ilmu, mereka belajar adab dulu. Sebab tu kita kalau ada anak, ada cucu, yang pertama-tama kita banyak ajarkan kepada dia adalah adab. Walaupun kita kata penting ajak kepada dia ABC, alif bata 1 2 3, itu pun penting. Tapi adab itulah perhiasan bagi dia. Kalau dari kecil kita tak ajarkan dia adab, maka besar dah susah nak ajarkan dia adab. Adab sangat penting. Sebab Nabi sendiri dia kata, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan adab. Jadi pada malam itu juga, di antara yang hebat yang Rasulullah dapat adalah Allah anugerahkan kepada Rasulullah ini sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ni special dia, tak seperti ibadah yang lain. Dalam hadis-hadis pun menyebut riwayat tentang hebatnya sembahyang ni. Sembahyang ni as-salatu imaduddin. Sembahyang ni tiang agama. Kalau tak ada tiang maka runtuh rumah, maka orang yang tak sembahyang ni runtuh agama dia. Sembahyang dengan ibadah-ibadah yang lain menepati seperti kepala. Siapa yang tak ada kepala tak hidup Kita boleh buat haji, bayar zakat apa semua, tapi kalau kita tak sembahyang, lagu orang yang tak ada kepala. Boleh hidup orang yang tak ada kepala? Tak boleh. Maka kita kena banyak sembahyang. Rasulullah bila mana nak menerima wahyu fardu sembahyang tu, Allah jemput bagi di langit tu. Tak macam ibadah yang lain, puasa, zakat, haji apa semua melalui Al-Quran, melalui perantaraan malaikat Jibril. Tapi sembahyang
tak pakai perantaraan dan tak terima di dunia, terus direct dengan Allah. Sebab apa? Sebab pentingnya sembahyang. Macam kita kalau kita ada pekerja, kita bos, kita ada pekerja kita. Kalau kita ada kerja, kita nak suruh pekerja kita buat kerja, kita buat apa? Telefon dia betul tak? Ni Mat, tolong ni tengok pokok apa semua, tengok cabut. Kita bagi telefon. Nak suruh dia buat apa? Telefon. Tapi kalau ada satu urusan penting, kita tak telefon, betul tak? Kita Mat ni, mai jumpa tak? Ada benda penting nak cakap. Bila benda tu sangat special, benda tu sangat penting, maka berjumpa. Baru boleh kita cerita. Maka Allah dalam banyak-banyak benda yang kefarduan yang Allah bagi kepada kita, maka sembahyanglah yang paling penting. Sembahyang tu anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri pun seronok dengan sembahyang. Nabi manusia yang maksum, tak ada dosa. Nabi tak ada dosa. Nabi, syurga tu diciptakan kerana Nabi. Syurga tu diciptakan untuk Nabi. Nabi ni kalau tak buat ibadah pun boleh masuk syurga. Tapi Nabi tetap sembahyang sampai bengkak kaki. Pentingnya sembahyang, besarnya sembahyang ni. Maka kita ni yang tak ada jaminan masuk syurga, dosanya banyak, maka perlu kita jaga. Sebab ada di dalam satu hadis, ada sembilan riwayat menceritakan bahawa benda pertama yang dihisab nanti adalah solat. Kalau kita lulus solat, di akhirat nanti ibadah yang lain semua selamat. Tapi kalau sembahyang pun tak lulus, hak lain pun fail juga. Penting solat. Ada pernah satu ulama ada menceritakan tentang cerita hikayat ni lah. Ada seekor lembu. Lembu ni dia doa, dia cakap kepada Tuhan. Dia kata, ya Tuhanku, wahai Allah, aku ni daging banyak, aku ni banyak manfaat. Orang kalau sembelih aku, makan aku daging banyak, maka alhamdulillah aku ni lebih mulia daripada kambing. Kambing daging dia tak banyak. Maka kambing pun kata, ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku ni daging tak banyak, tapi orang tetap sembelih juga aku, ada juga manfaat aku, orang duk makan aku, jadi aku ni lebih mulia daripada ayam. Ayam bisi sikit, ayam boleh makan berapa orang ya? Dia kata aku banyak orang lagi, aku banyak lagi manfaat, aku ni lagi mulia daripada ayam. Ayam kata, ya Allah, ya Tuhanku, walaupun aku ni daging sikit daripada kambing, aku ni isi tak banyak, orang pun makan sikit, tapi tetap ada manfaat. Orang boleh sembelih aku, kuman-kuman 2-3 orang makan. Seorang makan pun jadi, telur aku pun orang duk guna lagi. Subuh-subuh aku duk gerak orang sembahyang. Maka aku ni ada manfaat, alhamdulillah, aku ni lebih mulia daripada anjing. Tapi anjing nak jawab apa? Anjing kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni walaupun orang tak makan aku, tapi aku ni boleh kita kata apa, aku ni duk jaga juga orang. Aku ni lah penjaga rumah-rumah orang, aku duk jaga kebun-kebun orang, aku menjaga keselamatan harta benda orang. Maka alhamdulillah aku ni mulia lagi daripada babi. Babi ni apa kemuliaannya? Dia bukan jaga kandang orang. Dia ni bukan kira apa, babi nipak dengan anak pun dia berzina lah. No? Dia dengan anak dia pun ikut dan dia. Mak dengan anak pun ikut dan. Tu babi. Dia tak ada. Babi ni binatang yang paling buruk dia punya akhlak. Akhlaknya cukup buruk. Kalau tengok dalam kita kata sejarah babi ni, memang teruk perangai dia. Tak ada kebaikan pada dia pun. Orang yang bukan Islam saja yang teringin teruja sangat nak makan dia kan. Orang Islam ni tak boleh makan sebab apa? Bukan ada kebaikan pada dia. Tapi apa dia jawab? Dia kata, ya Tuhanku, memang aku ni tak ada kebaikan apa pun. Daging dah lawak aku, orang tak makan. Tapi satu je, aku masih mengenalmu, aku beriman kepadamu, maka aku ni lebih bagus daripada orang yang tak sembahyang. Maknanya orang yang tak sembahyang tu lagi teruk daripada saya tak sebut. Orang yang tak sembahyang tu lagi teruk daripada binatang tu. Dia lagi teruk sebab apa? Walaupun binatang tu
Memang dah teruk tapi dia tetap beriman, dia kenal Tuhan. Dia tak Allah tak wajibkan dia sembahyang, maka dia tak sembahyang. Tapi hak manusia ni tak kenal Tuhan, tinggal solat. Allah kata wajib sembahyang tapi kita tak sembahyang. Sedangkan sembahyang tu satu anugerah Allah bagi kat kita. Kat umat lain ni dapat sikit. Umat-umat lain tak dapat buat 5 waktu ni. Umat Nabi Musa kata kat Rasulullah, "Ya Muhammad, engkau minta Allah kurangkan sembahyang ni. Sebab apa? Dah dapat 50, kurang sampai jadi 5 ni pun suruh kurang. Sebab apa?" Dia kata, "Umat aku dah test sembahyang 2 kali sehari, pagi dengan malam, tu pun fail. Umat engkau ni dah lah lemah-lemah semua." Umat Nabi Musa ni semua gagah-gagah, badan besar-besar. Nabi Musa tengok umat Nabi, Allah ketok-ketok semua. Dia kata tak larat, dia kata fail lah, tak boleh lah, minta kurang. Tapi di antara anugerah yang Allah bagi kepada Rasulullah, Allah bagi kepada umat Nabi Muhammad ini, sebahagian daripada umatnya yang Allah bagi kekuatan hatinya. Memang kita ni badan ketot kecil, tapi Allah bagi kepada kita ni kekuatan di dalam hati bagi orang yang beriman. 5 waktu yang wajib, tapi sebahagian manusia 100 sunat tu relax saja. Ada orang yang tiap-tiap hari sembahyang 100 sunat. Ada orang yang sembahyang dari malam sampai ke subuh. Itu umat Nabi Muhammad. Umat-umat Nabi lain 2 sembahyang pun tak boleh nak buat. Tapi umat Nabi Muhammad, Masya Allah, sebahagiannya Allah bagi kekuatan. Alhamdulillah, ramai umat Nabi Muhammad ni yang boleh sembahyang. Daripada tak sembahyang tu, tak boleh sembahyang tu ramai juga. Bahkan disebut dalam riwayat 2/3 ahli syurga umat Nabi Muhammad. 2/3 ahli syurga tu umat Nabi Muhammad. 1/3 hak lain semua, umat Nabi Adam sampai akhir zaman. Di syurga pun Nabi masuk. Malam Isra' Mi'raj Nabi masuk syurga. Nabi tengok nikmat syurga. Nabi ditunjukkan neraka. Nabi tengok dalam siksaan-siksaan dalam neraka. Nikmat syurga yang cukup banyak. Nabi tengok pokoknya. Nabi tengok apa istana-istananya. Nabi tengok bidadarinya. Semuanya hebat-hebat belaka. Sampai Nabi kata syurga ini suatu benda yang mata tak pernah nampak, telinga tak pernah dengar, hati tak pernah terfikir. Disebut dalam syurga tu istananya besar-besar. Syurga ini wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Dia punya lebar keluasan dia langit dan bumi untuk kita, bukan besar negeri Perak dah, tapi langit dan bumi itu untuk kita masuk syurga. Besarnya syurga, segala nikmatnya untuk kita. Di dalamnya ada banyak istana, ada banyak bidadari, ada banyak wildan, semuanya untuk kita belaka. Bahkan tanah-tanah ni subur, kata Nabi Ibrahim. Maka perintahkan apa? Pesan kepada umatmu, banyakkan bercucuk tanam di dalam syurga. Sebab apa? Tanahnya subur. Kita bila boleh masuk syurga, tanah besar, kita nak buat apa? Buatlah apa-apa pun kan. Jadi nak buat tu di mana? Di dunia lah, bukan di syurga. Di syurga ni untuk menikmati saja. Kalau kita nak, kita ni ada banyak kebun, kita ni ada banyak istana, kita nak ada banyak rumah, kita nak banyak bidadari, kita nak banyak belaka-belaka ni. Di dunia ni yang kita kena berusaha buat ni. Zikir banyak, selawat banyak. Satu selawat kita, satu zikir kita, Allah cipta satu istana, Allah cipta kebun, Allah cipta tanaman, Allah buat makmurkan syurga untuk kita apabila kita banyak ibadah di dunia. Tapi kalau di dunia ni kita relax tak apa, relax. Masuk syurga tak banyak, tanah pun kecil, tapi kecil dia tetap besar daripada Malaysia lagi lah. Orang paling kecil tanah dia di syurga ni pun dah besar daripada Malaysia ni lagi. Itu habuan untuk orang yang masuk syurga. Jadi di dunia ni perbanyakkan amal ibadah supaya apa? Di syurga nanti kita ada banyak habuan-habuan. Kalau sebut syurga ni, orang lelaki sebut sonok, sebut bidadari, ya, no? Banyak bidadari. Orang lelaki ni dapat kekuatan, bagaikan satu pemuda syurga macam 100 pemuda dunia, kan? Kata ulama, kalau bidadari ni sekali peluk, seumur hidup kita, kalau kita hidup 70 tahun kita tak puas. Peluk je, tak buat pagi, baru peluk 70 tahun peluk bidadari ni. Pasal apa peluk pun lama? Sebab hidup dalam syurga selama-lamanya. Dalam syurga ni selama-lama, peluk saja dah 70 tahun. Tapi
isteri-isteri yang solehah bila masuk di dalam syurga, Allah jadikan dia apa? Ketua bagi segala bidadari. Bidadari hak segak-segak ni, isteri yang masuk syurga ni lebih segak daripada bidadari. Allah bagi kecantikan. Walaupun kat dunia ni puas makeup tak segak-segak. Makan ubat, makan jamu, susu, pelbagai cucuk semua, tak segak-segak. Tapi bila masuk syurga jadi perempuan yang solehah, dia adalah ketua bidadari. Bidadari, kalau siapa nampak di dunia ni, dia dah mati dah. Siapa yang nampak bidadari di dunia ni, dia mati. Sebab apa? Dia tengok tu, dia terus rindu. Dalam nak masuk syurga ni, dia tak boleh tidur, tak boleh buat apa, dia nak buat ibadah je. Kerinduan dia tu menyebabkan dia mati. Sebab tu kita tak ditunjukkan syurga. Siapa yang nampak syurga ketika dunia ni, dia terus merindui syurga, dia tak ingat benda dunia dah. Lalu dia sampai dia mati. Sebab dia benda yang tak pernah nampak. Bayanglah macam mana pun hebatnya syurga, itu bukan syurga. Itu bukan syurga. Benda syurga, di syurga ni tanah-tanah dia saja daripada emas dan perak. Tanah syurga tu bukan tanah lagu ni, emas. Tapi adakah emas syurga macam emas dunia? Oh, tidak. Di syurga ni ditatahkan dengan permata-permata. Adakah permata di dunia dengan di syurga sama? Tak. Nama aja sama. Tak sama. Makanan pun tak sama. Disebut dalam Al-Quran kan, wa utubihi mutasyabiha, didatangkan kepada mereka ni sama dengan benda di dunia ni. Buahnya bentuk lagu sama, rasa lagu apa, nama sama, tapi rasanya lain. Di syurga lain, tak sama macam di dunia. Jadi siapa yang masuk di syurga ni penuh dengan keinginan benda tak elok dalam hati, cemburu dalam hati, tak ada. Orang perempuan kalau masuk syurga ni, apa yang dia nak dalam di dunia ni, apa yang dia nak, Allah bagi semua di syurga. Dia nak supermarket, hypermarket, semua ada kat sana. Nak shopping apa, banyak. Dia juga orang perempuan masuk dan juga boleh. Perhiasan itu mengikut wuduk kita di dunia. Jadi kalau siapa nak wuduk, banyakkan air wuduk tu. Wuduk tu biar sampai atas ni. Panjangkan tahjil supaya perhiasan kita di syurga nanti panjang. Basuh kaki ni biar sampai ke hampir kepada lutut. Sunat kita memperpanjangkan tahjil basuhan tu. Supaya apa? Nanti perhiasan kita di syurga nanti sampai macam tu. Kalau dunia ni boleh pakai surat dua aja gelang kan. Di syurga nanti Allah bagi perhiasan lebih daripada yang tu. Bahkan Allah bagi kecantikan. Allah bagi semua masuk muda-muda, tak ada tua. Umur semua 30 belaka. Semuanya tinggi seh sama. Seperti mana seh Nabi Adam 60 hasta tinggi, 7 hasta lebar. Semuanya sama. Koklah di dunia dia kata aku ni kat dunia ketok sangat. Aku ni dia kata aku ni tinggi sangat mengalahkan orang lain. Masuk syurga sama belaka. Segak-segak semua badan-badan kemah-kemah belaka. Tak ada aku jalan tak ada. Kemah-kemah belaka masuk syurga. Segak-segak. Nabi masuk malam Isra dan Mi'raj. Bahkan di antara kisahnya Nabi pernah tengok satu istana yang besar. Maka Nabi tanya kepada Jibril, siapa punya ni Jibril? Jibril kata itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab yang punya. Rasulullah pun teringin nak masuk. Tapi dia teringat, dia kata aku teringat kepada kecemburuan Umar, maka aku pun tak jadi masuk. Umar ni cemburu, maka aku tak masuk. Takut lagi. Dah masuk, Sayyidina Umar kata, oh ya Rasulullah masuk dah rumah dia punya, dia tak masuk ke? Dengar macam tu, Sayyidina Umar ni teriak tu. Teriak meleleh mata, dia kata, ya Rasulullah, takkan dengan engkau pun aku nak cemburu. Sedih. Teriak Sayyidina Umar. Tapi Allah dah siap. Rasulullah tengok dah nikmat-nikmat untuk setiap sahabat di syurga. Mudah-mudahan kita masuk syurga. Mudah-mudahan kita ni golongan orang yang boleh masuk syurga bighairi hisab, tanpa ada hisab. Jadi sekadar itulah yang kita kata sedikit sebanyaklah ceramah. Nak cerita Isra Mi'raj pun kat Teluk Calang dah cerita semalam. Lepas tu kat sini pun dah cerita panjang. Kat sini lagi panjang cerita dulu kan. Jadi cukuplah sekadar itu sedikit sebanyak supaya kita ni sentiasa ingat tentang peristiwa yang sangat berharga, yang sangat besar yang pernah berlaku pada Rasulullah. Semoga dalam hidup kita ni bertambah keberkatan. Macam mana bukti tanda ada keberkatan dalam hidup kita? Keberkatan ada dengan kita ni banyak buat taat. Apabila kita ni semakin suka taat, semakin suka mengaji, semakin suka selawat, semakin suka sembahyang, semakin suka kebaikan ni, semakin suka sedekah, maknanya Allah dah bagi keberkatan kepada kita. Keberkatan itu kita perlu cari.
Kita perlu memperbaiki diri kita. Hadir majlis ilmu, banyakkan selawat, banyakkan ibadah, maka Allah akan ubah hidup kita. Allah tak ubah hidup kita kalau kita tak teringin nak berubah. Kalau kita duduk macam tu saja, Allah akan biar kita macam tu saja. Tapi kalau kita ingin berubah kepada kebaikan, maka kita akan ditambahkan keberkatan dan kebaikan dalam hidup kita. Setakat itu sahaja. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillah.